anak yang baru nak mula bercakap kan, umur setahun, bawah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bawah 5 tahun sebelum masuk sekolah tu kan, sebenarnya apa perkataan yang kita boleh ajar. Di setengah tu tak sure, tak pasti benar nak ajar apa kan selain nak ajar ABC. Kita terbayang kalau sebut perkataan belajar tu ABC 1, 2, 3 lah, itu je bayangan kita. Tapi cuba bayangkan itu kalau kita cakap belajar dari aspek akademik. Tapi kalau nak belajar bercakap, adakah ABC 1, 2, 3 tu perlu? Kan kalau nak belajar bercakap, nak belajar bersembang, adakah benda tu perlu? Adakah ABC 1, 2, 3 tu perlu? Kata nama perlulah. Nama objek yes perlu. Kita nak bercakap benda tu kita memang akan gunakan. Okay. Cuma selain daripada nama-nama objek, mungkin apa yang kita boleh ajar ataupun kita boleh gunakan dengan anak, banyak gunakan dengan anak adalah kata kerja. Kan kata kerja contoh dia perbuatan-perbuatan. Macam kita ajar kata nama pada anak kan berulang-ulang kali. Kan kita tunjuk dekat buku, ni kucing, ni bola. Kan kita banyak kali introduce kat dia. Jadi sebenarnya kata-kata lain pun seperti kata nama, kata sifat, yang itu pun kena diintroduce berulang-ulang kali pada anak juga. Supaya anak tu tadi boleh faham sebagaimana dia faham kata kerja ataupun objek tadi. Kan? Contoh perkataan lain kita boleh ajar adalah seperti kata kerja. Kata kerja ni maksudnya action. Okay, lompat, makan, minum, tidur, mandi, letak, bagi, buang, baling, sepak. Okay? Itu kata kerja. Yang mana kata kerja ni penting juga untuk nanti bila anak tu nak buat ayat. Sebab ayat kita akan sambungkan perkataan jenis-jenis yang berbeza. Makan nasi, makan kata kerja, nasi kata nama. Kan? So selain kata kerja, kata sifat. Kata sifat panas, sejuk, tinggi, rendah, besar, kecil. Apa lagi? Keras, lembut, basah, kering. Kan? So perkataan-perkataan tu pun kita kena banyak gunakan juga dengan anak. Supaya anak boleh faham. Nanti dia boleh guna kan. So kata sifat sekeliling kita. Kata kedudukan atas bawah. Depan, belakang, tengah, dalam, luar kan. Itu pun kita kena guna juga. Lagi emotion, something yang melibatkan emotion, sedih, marah. Kalau nak guna apa, kecewa, frustrated, ikutlah. Tapi something yang emotion. Kata penanda masa ataupun temporal markers kita panggil. Semalam, kemarin, hari ini, esok. Itu agak susah untuk anak-anak faham. So kita kena banyak sangat guna dalam waktu-waktu yang berbeza untuk anak tu faham. Dan mungkin untuk faham masa ni akan ambil masa yang lama sikit lah. Okay, mungkin anak agak besar, 4 tahun ke atas, 5 tahun tu baru start faham yang esok macam tu. Okay, tapi kalau 2-3 tahun masih lagi tak faham lagi lah konsep masa. Alright? Tapi kita boleh guna, bukan bermaksud kita tak boleh pakai. Kita guna je untuk dia faham. Tapi untuk dia faham tu ambil masa. Okay? Untuk yang masa. Soalan contohnya. Apa, mana, siapa. Soalan kita sebab kebanyakan soalan kita adalah apa. Ni apa, tu apa, what is this, what is that. Jadi bila kita soalan apa, okay, kalau soalan apa tu kebanyakannya merujuk kepada kata nama. Kata kerja adalah macam buat apa, color apa, kan. So kita boleh guna soalan-soalan yang lain juga, siapa, mana, kan. So sambil-sambil kita tanya soalan, bagi jawapan, anak tu boleh belajar macam mana nak jawab soalan-soalan tu. Alright? Dan mungkin ada juga kata-kata yang kata hubung yang penting untuk bercerita. Untuk anak-anak bercerita, dia perlukan kata hubung. Macam lepas tu, dengan, kan? Kata-kata hubung tu yang nak menghubungkan ayat menjadikan lebih panjang. Contoh kalau bercerita kan kita guna macam lepas tu kan. Macam dia pergi sekolah, lepas tu dia belajar ni, lepas tu dia buat ni. Kan itu bercerita, konsep bercerita. Jadi sebenarnya vocab ni sangat banyak, perkataan sangat banyak. So just bayangkan kalau kita bersembang, apa perkataan yang kita guna? Cuba tengok kalau kita bersembang dengan kawan-kawan kita. Kita bersembang dengan macam orang adik-beradik kita. Apa perkataan yang kita pakai? Sebenarnya dengan anak-anak pun macam tu jugalah. Bila kita nak sembang dengan anak-anak, apa perkataan kita nak pakai? Dan perkataan yang kita nak pakai itulah yang kita guna dengan dia, yang kita ajar dia. Kan, bukan kita ajar benda yang kita rasa nanti dia akan pakai. Contohnya macam ABC 1, 2, 3. Umur 2 tahun, setahun sibuk ajar yang tu. Kan?
End up anak boleh hafal tapi tak boleh sembang. Sebab nak sembang macam mananya, takkan nak sembang pakai ABC. Betul tak? Kan benda tu logik je kan? Common sense. Alright? Jadi banyak benda kita boleh sembangkan dengan anak-anak. Walaupun mungkin anak tu tak respon sangat dengan kita ataupun tak boleh nak reply balik, tapi just cakap je. Sebab kita nak bagi rangsangan pada dia supaya dia boleh faham perkataan-perkataan tu dan later on dia boleh pakai.